Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat petang. 30 Disember 2023. Okey, lagi satu hari je tahun baru teman-teman. Saya ucapkan selamat tahun baru semua. Berita dari US. Panas Atok dah bersedia untuk rampas akaun Rusia dan yang kena freeze tu, yang dibekukan $300 bilion. Dan 24 bulan 2 2024 adalah hari rampasan duit ini dijangkakan, kerana mereka tidak mahu Rusia merayakan hari 2 tahun serangan terhadap Ukraine bulan Februari ini. Dan walau beberapa negara G7 juga support idea US, dan hanya beberapa negara G7 tidak berkata apa-apa. Walau pakar ekonomi yang berpengaruh sekalipun tak dapat menasihati Atok supaya jangan buat macam ni, kerana lepas ini satu dunia takut nak berniaga dengan US dan EU dan negara-negara ally mereka. Ini akan membuatkan negara-negara lain akan keluarkan duit mereka selepas ini. Dan Atok hanya nak beri Ukraine duit dan senjata saja tujuan dia. Tapi apa yang Atok lakukan adalah kehancuran ekonomi US. Semalam Rusia menembak misail paling banyak dalam bulan musim sejuk ini. 100 lebih misail dan drone ditembak di seluruh bandar besar Ukraine. Dan Ukraine berjaya menembak jatuh 80 lebih misail dan drone Rusia. Ini kali pertama Ukraine berkata jujur dengan kata bukan 100% dapat jatuhkan misail Rusia. Ini kerana kalau kita ingat tahun lepas, memang tahun ini Rusia seperti tahun lepas lah. Musim sejuk Rusia akan cuba menembak misail dan drone mereka ke Ukraine untuk mencari di mana letaknya pertahanan udara Ukraine. Tak seperti tahun lepas, Ukraine banyak pertahanan udara, tapi tahun ini dah berkurangan. Dan tujuan Rusia adalah di mana letaknya Ukraine Air Defense yang tinggal. Jadi lepas ini Rusia tahulah di mana nak melakukan air strike terhadap Air Defense Ukraine. Kita tahu yang Ukraine kemungkinan kurang Patriot missile. Dan US meminta Jepun supaya menghantar Patriot missile mereka yang ada ke Ukraine. Dan Jepun berkata, kami tidak akan beri kerana Patriot missile yang kami ada untuk mempertahankan negara kami dari kemungkinan diserang North Korea. Dan telah saya katakan US sendiri kekurangan banyak jenis missile yang mereka ada. Sebab itu mereka terpaksa merayu negara lain untuk memberi senjata mereka ke Ukraine. Dan kebanyakan Patriot missile dan senjata pertahanan US telah dihantar ke Pacific Ocean untuk berdepan dengan China. Untuk bersedia berdepan dengan China. Jadi teman-teman, bagaimana Israel nak bergantung dengan US yang bukan sahaja tempang, malah makin lumpuh dengan gudang-gudang senjata mereka, semakin kurang simpanan senjata mereka. Dan terpaksa hantar senjata ke Israel hari-hari. Dan inilah yang akan dibicarakan di US, di mana kenapa nak hantar Patriot missile yang banyak ke Ukraine sedangkan di Pacific Sea keadaannya panas dengan China. Dan US sendiri perlu pertahanan udara. Sebab tu US terpaksa meminta sedekah dengan negara lain seperti Jepun, Jerman, Netherlands untuk memberi Patriot missile mereka yang ada ke Ukraine. Tahun lepas musim sejuk, Rusia ada juga memberi sedikit masa untuk Ukraine berehat. Tapi tahun ni Rusia tidak memberi masa untuk Ukraine berehat. $186 bilion US belanja untuk menjaga Red Sea, teman-teman. Adakah ini amount yang menguntungkan untuk US? Ini belum lagi ally US yang belanja duit mereka di Red Sea. Ini baru Red Sea, teman-teman, belum yang dihantar ke Israel. Sekarang ini hari-hari media dunia berkata yang Iran dan ally sponsor untuk Hizbullah dan Houthi dan Hamas juga mendapat senjata dari berbagai sumber yang dismuggle dari luar. Ini memeningkan kepala Israel. Apa jawapan Rusia dengan frozen asset Rusia? Rusia kata, jika kau ambil barang aku,
aku akan ambil barang kau. Dan Rusia akan putuskan hubungan dengan mana-mana negara yang membantu US untuk membekukan aset Rusia. Dah lama sangat Rusia berlembut dengan negara-negara EU. Dan inilah masanya untuk Rusia berkeras. Inilah yang sepatutnya. Kerana Rusia masih lagi menjual minyak dan gas mereka ke negara EU dan ke negara lain. Kerana apa? Kerana dia terlalu berlembut. Cuma negara-negara EU terpaksa membeli minyak Rusia dengan harga yang lebih mahal. Kerana mereka terpaksa membeli gas dan minyak daripada China dan India. Yang ambil kesempatan untuk keuntungan lah. Kerana mereka tidak boleh beli minyak direct dengan Rusia. Jadi mereka terpaksa beli minyak dengan China dan India. Inilah apa yang negara-negara EU hadapi. Malah kadang-kadang mereka terpaksa juga membeli minyak dan gas dari Amerika. Kerana Amerika kata, kau nak aku bagi senjata dengan Ukraine, kau kena beli minyak dengan aku. Jadi daripada mana Amerika dapat minyak? Daripada negara Arab, daripada negara-negara lain yang dicuri minyak-minyak itu. Inilah yang Amerika jual balik dengan negara-negara EU. Tapi tak terlalu banyak. Okey, ini sajalah berita untuk kita hari ini. Selamat Tahun Baru semua. Lagi satu hari. Hati-hati di jalan raya. Yang mana bercuti. Assalamualaikum. Selamat mengetih semua. Hurrah everybody.